Apa dah berlaku? Tiba-tiba wujud dakwaan Zahid ugut Ismail Sabri. Parti Tun M jemput Ismail Sabri sertai pejuang. Isu LCS, Rafizi cabar menteri untuk saman dirinya. Zahid tegas takkan lengahkan PRU15 macam pembangkang. Pelbagai versi timbul susulan mesyuarat Biro Politik UMNO Rabu lalu sehari selepas bekas Perdana Menteri Najib Razak gagal mengubah keputusan bersalah dan hukuman penjara dalam kes SRC International Sdn Bhd. Menurut sumber UMNO dan kerajaan, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob diberitahu supaya mengadakan pilihan raya umum secepat mungkin atau dipecat daripada parti. Bagaimanapun, Setiausaha Agung UMNO Ahmad Maslan menafikan perkara itu kepada Malaysia Kini dengan menyifatkannya sebagai palsu dan fitnah. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki pula menolak laporan berkaitan yang menurutnya sekadar menyatakan sumber dalaman yang tidak berasas hingga mencetuskan persepsi negatif. Sumber mendakwa mesyuarat Biro Politik UMNO tegang sehingga ada yang meninggikan suara kepada Ismail yang juga naib Presiden UMNO dalam beberapa isu termasuk isu pemenjaraan Najib. Biro Politik kata sumber kurang senang dengan keputusan Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman terhadap Najib. Oleh itu, Perdana Menteri digesa supaya segera mengadakan PRU ke-15. Itu antara tuntutan pemimpin UMNO pada malam itu. Beliau juga diberi kata dua dan bakal berdepan tidak akan lanjut, termasuk dipecat, kata sumber kepada Malaysia Kini. Sumber berkata mesyuarat juga membincangkan berkaitan pengampunan diraja untuk Najib yang turut berdepan kes mahkamah berkaitan 1MDB. Sumber bagaimanapun tidak mendedahkan penjelasan dan pendirian Ismail dalam mesyuarat itu. Sementara itu, terdapat juga sumber lain daripada UMNO yang menafikan perkara itu. Kata dua dan ugutan untuk pecat tidak langsung dibincangkan dalam Biro Politik. Memang ada kumpulan yang beremosi bercakap perkara ini, tapi ia bukan dalam mesyuarat Biro Politik dan ada yang nak ambil kesempatan, katanya yang hadir dalam mesyuarat itu kepada Malaysia Kini. Semalam Malaysia Kini melaporkan bahawa penyokong Najib tidak puas hati dengan Ismail susulan keputusan terhadap Najib. Antara mereka ialah bekas anggota Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam yang mahu parti memecat atau sekurang-kurangnya menggantung Ismail. UMNO akan mengadakan taklimat khas kepada ketua-ketua bahagiannya esok. Pemimpin kanannya dipercayai akan menjelaskan isu sekitar pilihan raya dan pemenjaraan Najib. Sementara itu, memetik sumber The Vibes melaporkan UMNO menuntut beberapa tindakan segera yang perlu diambil oleh Perdana Menteri jika tidak berdepan risiko hilang jawatan sebagai naib Presiden UMNO. Tiga tuntutan itu ialah penyingkiran Peguam Negara, penyingkiran Ketua Hakim Negara dan mendapatkan pengampunan diraja untuk Najib. Perdana Menteri mempunyai platform lain untuk berpolitik sekiranya dipecat oleh Parti UMNO. Menurut Ketua Parti Pejuang Tanah Air Wilayah Persekutuan, Datuk Seri Khairuddin Abu Hassan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijemput untuk bersama-sama berjuang dalam gerakan Tanah Air sekiranya beliau dipecat. GTA yang dipengerusikan oleh tokoh negarawan terulung Tun Dr. Mahathir Mohamad di samping tokoh-tokoh pemimpin Melayu yang amat berprinsip sedang menggabungkan tenaga Melayu baik ke arah memartabatkan semula maruah Melayu seterusnya membina negara Malaysia baru, katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun, beberapa pemimpin UMNO hari ini mengeluarkan kenyataan menafikan bahawa parti itu ada memberikan kata dua kepada Ismail Sabri. Memetik laporan The Vibes, ahli parlimen Bera itu didakwa diugut untuk menurut 4 kehendak mereka atau berdepan kemungkinan dipecat pada taklimat khas parti oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Antaranya menyingkirkan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat, memecat Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun, mendapatkan pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan mengadakan pilihan raya segera. Bagaimanapun, Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dan Ketua Penerangan UMNO Syarif Hamdan menafikan dakwaan itu. Sebelum ini timbul satu poster kononnya Ahmad Zahid mengarahkan Ketua UMNO bahagian mendesak cawangan supaya membuat usul meminta Perdana Menteri membubarkan Parlimen. Ahmad sebelum ini berkata penyebaran poster berkenaan adalah satu usaha untuk memecah belahkan parti itu. Rafizi Ramli mencabar Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Abdul Latif Ahmad mengambil tindakan undang-undang terhadap beliau sekiranya pendedahan projek kapal tempur pesisir LCS dibuatnya tidak benar. Rafizi berkata tindakan saman serta-merta juga perlu dibuat Menteri Bersatu itu terhadap syarikat dan juru audit yang terbabit untuk menyiasat projek LCS jika laporan itu tidak tepat. Boston Heavy Industries Corporation Berhad BHIC adalah syarikat yang mengeluarkan laporan audit forensik projek kapal tempur pesisir LCS
LCS, manakala Alliance IFA M. Sdn Bhd adalah juruaudit dilantik BHIC untuk menyiasat projek LCS. Jika Latif tidak ada kaitan dengan Zainab Mohamad Saleh atau dia atau keluarganya tidak terlibat dengan kontrak-kontrak projek LCS atau pertahanan laut negara, beliau perlu mengambil tindakan saman dengan serta-merta, katanya di Facebook. Rafizi yang juga bekas ahli Parlimen Pandan berkata, tindakan penafian di media sosial bermakna Latif menuduh Alliance IFA sebagai penipu walaupun laporan itu menamakan Zainab sebagai isteri beliau dan pembabitannya dalam kontrak projek LCS. Terdahulu Latif yang juga bekas timbalan Menteri Pertahanan menafikan beliau mempunyai isteri bernama Zainab Saleh, individu yang dikaitkan dalam siasatan projek LCS. Isteri atau isteri-isteri saya tiada yang bernama Zainab binti Saleh, tegasnya di Facebook. Beliau yang juga ahli Parlimen Mersing berkata, tiada ahli keluarganya yang terlibat dalam perniagaan melibatkan pembekalan atau pembinaan kapal LCS itu. Pada Isnin lalu, Latif menafikan wanita yang dikaitkan dalam siasatan projek LCS adalah isterinya, malah bersedia memberikan kerjasama penuh dengan siasatan pihak berkuasa terhadap isu itu selepas Rafizi mendedahkan laporan yang mengaitkan beliau dengan skandal berkenaan. Rafizi mendakwa syarikat palsu yang menjadi syarikat pembekal alat ganti kepada projek pembinaan LCS adalah milik keluarga Latif. Rafizi juga mendakwa beberapa bukti penglibatan Latif melalui Zainab, iaitu individu dipercayai isterinya dan syarikat Alizes Marine Limited boleh dilihat melalui laporan forensik projek LCS yang dinyahwarta pada Isnin. Katanya menerusi laporan audit tersebut, syarikat pembekal itu dimiliki Zainab yang merupakan isteri kepada Latif. Beliau juga mendakwa siasatan dalaman LCS juga mengesahkan dua syarikat palsu menggunakan nama Alizes Marine sudah didaftarkan dengan nama Alizes Marine Limited berdaftar di Malta dan sebuah lagi syarikat Alizes Marine Labuan didaftarkan di Labuan. Katanya individu tersebut yang dilantik sebagai perunding teknikal dan pembekal alat ganti menghantar invoice bagi kerja-kerja yang tidak dilaksanakannya. Akibatnya, sebanyak RM243 juta diseleweng. UMNO tidak akan mengikut rentak pembangkang untuk melengahkan pilihan raya umum ke-15, kata Presidennya Ahmad Zaid Hamidi. Kita tidak akan ikut rentak pembangkang yang mahu melengahkan PRU15 agar mereka dapat menyusun strategi mempelbagaikan propaganda menambah keserangan politik terhadap UMNO. Kita dalam arus politik perdana sangat faham akan gelagat mereka. Jangan bagi ruang seinci pun kepada pembangkang dan sekutu mereka untuk memporak-perandakan UMNO, katanya di Facebook. Zahid berkata, UMNO bukan parti nyamuk yang baru ditubuhkan. Sebaliknya ia sudah berusia 76 tahun. Bermakna UMNO ada tradisi, sejarah dan kesinambungan dalam negara. Ramai yang keluar parti dalam sejarah panjang. Ada yang memilih menentang UMNO selepas itu. Namun UMNO tetap teguh walaupun badai politik bergelora. Mereka sangat memilih keluar parti dan menentang politik. Hayat politik mereka sangat pendek. Mereka umpama percikan bunga api. Namun hanya seketika sahaja. Mereka akhirnya menjadi ahli politik kecewa dan berdengus penuh emosi. Beliau menyeru ahli UMNO tidak goyah, sebaliknya perlu merapatkan barisan, menerima keputusan parti dan jangan dimanipulasi musuh politik. Isnin lalu UMNO mengadakan pertemuan tergempar dengan semua ketua bahagian di Menara Dato' On bagi membincangkan pemilihan calon PRU15. Susulan itu Ketua UMNO bahagian Sungai Besar, Jamal Yunus, mendakwa 158 ketua bahagian yang menyertai mesyuarat itu mendesak PRU15 diadakan dengan kadar paling segera dan Zahid akan menyampaikan mesej itu kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO akan datang. Penggal Parlimen semasa akan tamat pada 16 Julai 2023 dan PRU15 perlu diadakan menjelang pertengahan September 2023. Tetapi setengah pemimpin UMNO mendesak ia diadakan tahun ini susulan kemenangan Barisan Nasional dalam beberapa pilihan raya negeri baru-baru ini. Tetapi minggu lalu Ismail dilaporkan berkata PRU15 mungkin dilewatkan supaya parti lawan tidak memperalatkan kontroversi pembelian kapal pesisir laut LCS seperti isu 1MDB yang digunakan mereka untuk menawan Putrajaya pada PRU14.